Bila kita belajar bab hijrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang duk kata, saya hijrah dah ustazah, dulu saya tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Alhamdulillah. Tapi sahabat kena mujahadah lah. Dalam mujahadah tu baru dapat istiqamah. Oh macam ni rupanya pakai tudung tutup aurat yang sebenar. Bukan tutup aurat beberapa bulan, tengok-tengok job tak dapat, buka baliklah, Allah menilai hati walaupun saya tak pakai tudung. Sebab susah nak dapat kerja. Buka balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya diancam oleh beberapa makhluk, buka balik. Kenapa labuh sangat? Tak comel, awak muda lagi. Kenapa pakai tudung macam makcik-makcik? Dah rasa tercabar. Allah ya Karim, pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Rindunya dengan muslimat dan muslimin Masjid Al-Falah yang mencintai ilmu-ilmu Allah. Okay, sebab itu bila ada lapang, saya pun tak tahu macam mana boleh ada lapang offer pada Kak Wah. Kak Wah kata saya tak ada. Bukan tak sayang pada yang lain-lainnya, tapi disebabkan rasa Kak Wah je yang duk mendesak. Bila ustazah nak datang, bila nak ustazah nak datang. Jadi kita macam nak buktikan pada dia lah yang kita sayang semua, tapi memang tak boleh. Sudah dia tak ada, kita bagilah orang lain yang mendesak juga. Okay? Macam tu. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pagi tadi dalam kuliah Al-Tahzan saya terkesan dengan satu ayat yang biasa kita sebut bila katanya Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Apabila kita ni ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Jadi kadang-kadang kita boleh sama sekali Allah tak boleh disamakan dengan kita makhluk, kerana Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, kita yang dicipta. Tetapi gambarannya begini, kan? Kak Wah ingat saya ingat Kak Wah. Macam itulah. Okay? Jadi kita saling mendoakan. Bila dekat ada peluang bersalaman, berdakapan. Bila jauh kita kenang, lalu kat tempat kawan-kawan kita ada doa-doa kebaikan. Maka bila Kak Wah selalu minta rasa malunya dengan Allah tak dapat tunaikan. Macam itulah. Jadi ini dengan manusia, bayangkan, yang kadang-kadang belum tentu ikhlas. Contoh, ni contoh je Kak Wah kan kenapa nak pergi sangat? Bila Kak Wah ada, nanti lepas ni Kak Wah ajak pergi makan. Telan air liur jap. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kebaikan tu, tapi jujur je pada diri, kita pergi ni sebab apa sebenarnya? Tetapi Allah, dia nak tengok kita ikhlasnya, kita nak menunduk kepada Allah tu. Kita jangan kata, aku dah hadir majlis ilmu dah ya Allah, aku dah sedekah banyak dah ya Allah, aku dah buat macam-macam dah ya Allah, tapi kenapa doa aku macam kau tak makbulkan? Kau pandang orang lain saja ke ya Allah, kau tak pandang aku ke ya Allah? Sebelum kita begitu, jom kita tanya diri kita dulu, aku ni ingat Allah dengan cara bagaimana? Saat susah aja ke? Ataupun saat senang pun kita persembahkan kepada Allah? Jadi sebelum menyalah-nyalahkan Allah, bila Allah janji, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Maknanya istighfar banyak. Sebenarnya cara ingat aku ni belum lagi seperti mana yang engkau kehendaki ya Allah. Sebab bila kita belajar hari ini, walaupun dalam masa yang singkat, insya-Allah kita dapat 1 detik hati kita menjawab. Banyak lagi cara yang sebenarnya lisan aku kata aku ingat Allah, tapi sebenarnya aku banyak menjauh dengan Allah. Kita menafikan penyembahan-penyembahan berhala yang kita nampak depan mata kita, tapi tanpa sedar, minta maaf sebut, ada banyak makhluk di dunia yang kita berhalakan dia. Wa na'udzubillah min zalik. Okay? Kita rasa macam kena buang kerja tu sangat sakit, sedangkan pemberi rezeki tu adalah Allah. Kita rasa sakit tu macam dah matilah aku lepas ni, siapa yang nak mengubat? Contoh, sedangkan yang memberi sakit Allah, yang memberi sembuh juga Allah. Jadi kita nak cari di mana silap kita, baru kita mampu menundukkan hati-hati kita. Kalau kita kata aku dah sanggup berhenti kerja, datang majlis ilmu pagi, petang, siang, malam, tapi kenapa masalah aku berganda-ganda lagi ya Allah? Kita masih lagi menyalahkan Allah.
Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dah setuju dengan Kak Wah untuk datang, saya kata okey Kak Wah hari Khamis, tapi sebenarnya Khamis pertama dan ketiga ni saya belah Sungai Choh dan Rawang. Cuma di Sungai Choh tu kelas saya start 11.30. Kan istiqamahnya mereka habis je kelas terus rushing nak ambil anak-anak sekolah dan sebagainya. Sebab punca yang 11.30 tu mereka tak jumpa waktu lain dah. Saya pun okey je. Kalau orang Al-Falah nak buat kuliah pukul 1 pagi pun insya-Allah saya okey je. Sebab itu je yang kosong. Okey. Ya, insya-Allah saya suka je. Jadi bila orang tanya sombong, saya tak nak datang tempat saya dah sebab memang berperang dengan yang lain, sayang semua. Tapi kalau Al-Falah nak offer 1 pagi, izin suami ada, lagi-lagi ustaz tengah kat Mekah ni, suka je saya. Sebab bila dia tak ada tu macam jap terbuka mata, jap teringat-ingat ya, jadi baik pergi mengajar. Jadi masya-Allah tabarakallah. Saya pun ditanya oleh Kak Wah nak bagi tajuk apa. Jadi Ustazah pun cakap, Kak Wah bagi je lah tajuk apa-apa pun. Sebab tak sempat nak fikir pun. Dia tanya, kita tengah sibuk. Lepas tu dia kenakan Ustazah sedas. Tugas saya bukan cari tajuk Ustazah. Jadi Ustazah pun merajuk sekejap. Alamak, dia kata tugas saya bukan cari tajuk. Betul dah tu. Jadi masalahnya saya nak bagi tajuk. Kang bagi tengah sibuk-sibuk tu tajuk apa pula aku bagi ni. Maka lusa hari Sabtu genaplah tanggal 18 Februari berkebetulan bersamaan dengan Isra' Mi'raj. Betul kenapa saya ingat? Sebab tarikh tu day trip saya ke Melaka untuk menyokong tapak pecah tanah kepada Akademi Al-Bayan yang selalu diwar-warkan di TV Al-Hijrah bersama Dr. Nur Hadi. Dan saya ada satu kuliah petang di Masjid Al-Muhaimin Bemban Melaka. Okay, jadi saya bawa satu bas. Saya suka macam tu. Kan siapa suruh jemput kuliah jauh-jauh tu ajak sekali makcik-makcik berjalan. Kan. Jadi yang day trip ni untuk yang suami tak izinkan bermalam. Kan Ustazah selalu rehla baru balik Kemboja, nanti nak pergi Padang Bukit Tinggi pula. Suami kata saya nak ikut Ustazah je, macam lah abang tak boleh bawa berjalan. Jadi day trip ni untuk yang teringin sebab dalam bas kita ada pengisian dan sebagainya. Jadi bagi tahu suami keluar rumah 5 pagi tu, akak kena bangun 3 pagi siapkan sarapan dan sebagainya. Yang pasti kena izin suami. Jadi Alhamdulillah Ustazah, suami saya pun nak ikut sama. Kali ni tak boleh suami ikut sebab Ustaz Azwan ada kat Mekah. Kali ni semua perempuan. Tapi kalau Ustaz Azwan ada, suami-suami boleh ikut. Macam itulah. Jadi sahabat-sahabat saya memilih satu bab 7 daripada buku guru saya, sifu saya Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Daripada buku yang bertajuk Tenang Ada di Sini. Saya memang suka daripada zaman sekolah dulu. Tajuk Membumikan Perjalanan Langit. Sebab cara kita mengupas tentang Isra' Mi'raj ni sedikit berbeza. Okay, jadi insya-Allah walaupun dalam masa yang ringkas, insya-Allah beberapa hari ni saya sebut dengan Jaja tadi, Ustazah teringin nak kupas tajuk ni sebab dah lama Ustazah tak bawa pada jemaah. Dan kalau tak habis, tolong dengar online saya besok yang saya livekan daripada staf Risda di Jalan Ampang. Jalan Ampang rasanya besok 9.30 pagi. Jadi saya akan sambung yang tak habis hari ni besok. Jadi siapa yang dengar dalam online tu dia boleh dengar habis lah insya-Allah. Sebab muslimin muslimat, buku ni dia bertajuk tajuk ni bertajuk Membumikan Perjalanan Langit. Sebab kita tahu Isra' Mi'raj kalau kita baca dalam permulaan surah Al-Isra' juzuk ke-15, semua asatizah bila tiba Isra' Mi'raj akan bahas ayat ni. Jadi kenapa dia gunakan dalam perkataannya kalimah asra? Maksud bukan Nabi SAW bermimpi. Saya kematian bapak saya 2 minggu dah, adik-beradik saya dalam family group, malam tadi aku mimpi bapak sekian-sekian. Tapi nak ceritanya bukan jumpa betul. Hanya mimpi. Boleh sentuh tak? Boleh suapkan makan macam dulu tak? Tak. Hanya mimpi. Nabi SAW ditohmah oleh penduduk-penduduk Mekah saat itu. Biasa je kita pun boleh mimpi. Berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ini Nabi SAW bukan melalui mimpi. Nabi SAW diperjalankan. Itu maksud kalimah asra yang digunakan dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Jadi sahabat-sahabat tafsirannya panjang. Cuma kita nak faham seandainya. Ustazah Zai suka guna bahasa macam ni untuk kita mudah faham. Saya kata pada jemaah Muslimah Al-Falah, lepas ni saya nak pergi London. Berapa jam perjalanan. Tiba-tiba saya buka kasut. Kasut Masjid Al-Falah ni kan cantik, bersusun, elok. Tapi semut masuk dalam kasut Ustazah. Kan semut masuk, kecil kot. Manalah Ustazah nak sedar dia masuk.
kita penyekkan dia, maknanya ustazah tak cukup berat, dia tak mati pun. Ikut ustazah pergi London. Sampai kat London, pening-pening lalat dia keluar. Dia jumpa dengan semut di London. Kan? Macam pernah ku lihat. Tapi bahasa kau lain dengan bahasa aku. Kau cakap apa ni? Aku cakap Melayu lah, dia kata kan. Jadi maksudnya, engkau daripada Subang sampai dekat London ni bertemu dengan kami semut-semut London ni, mereka kata bohong, mustahil. Betul? Sebab seekor semut kecil. Tapi aku sampai kat sini ni diperjalankan satu kuasa, duduk dalam kasut Ustazah Zah yang besar tu. Macam itulah sahabat-sahabat. Jadi kalau kita nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, bertemu bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kata bohong, mustahil. Tapi sebab Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, kekasih Allah dalam ramai-ramai manusia yang kita sayang, siapa yang paling kita sayang? Ustazah, walaupun menyakitkan hati suami kita kot, mestilah dia dulu yang saya nak bagi tahu. Macam tu kan kadang-kadang. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh satu kuasa yang maha besar, yang dia boleh berkehendak apa sahaja yang dia mahu kepada kekasih agungnya, walaupun saat itu dinafikan Muhammad ini oleh penduduk Mekah. Kan, siapa engkau wahai Muhammad, bila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa tunggal, ditempelak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak bertuhan Allah, Tuhan kau yang satu tu, sedangkan Tuhan kami yang banyak ni pun tak boleh nak tolong kami sangat? Depa kata. Sebab depa berfikir secara logik. Tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh bandingkan dengan mana-mana ilmu pun. Jadi kita hebat, ada ilmu PhD tinggi mana, jangan pernah melawan Quran. Sebab Quran yang menyampaikan, yang bercakap adalah Allah. Tak ada siapa yang boleh lawan. Contoh, saya mulakan muqaddimah dengan ayat fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat kamu. Allah yang jamin dia ingat aku. Jadi kalau aku rasa tidak diingat oleh Allah, aku yang tak cukup ingat Allah. Sebenarnya muslimat dirahmati Allah, kenapa kita hamba nak menyalah-nyalahkan Allah? Masuk-masuk pejabat, bos ni memang tak guna, ada kemeja letak kat sini, suka hatilah ni pejabat aku. Kan, maka dengan kita kena tendang dengan bos. Padan muka, gaji pun tak dapat, kerja pun habis tak ada. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bos lagi. Tuhan kepada segala-gala. Jangan pernah menafikan apa yang Allah sebut dalam Quran. Subhanallah. Jadi kitab ini yang saya nak pegang kerana ada satu table, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang menarik perhatian saya. Antara Israj dia tulis. Siapa yang memiliki kitab ni salah ni ustazah, mana ada Israj? Kan dia mudahkan sebut Isra Mi'raj, kan diringkaskan menjadi Israj. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah memudahkan kita untuk faham. Oh, dia nak cerita tentang Isra Mi'raj. Perbezaan Isra Mi'raj dengan hijrah. Sebab kita biasa dengar kan, 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Daripada kecil-kecil Ustazah Zai nyanyi atas pentas, pakai kain songket hijau merah. Pinjam tu sahabat, mak saya pinjam. Sian, nak beli kain songket pun pinjam kat jiran. Kalau cikgu kata kena pakai songket merah, cari kat jiran mana dah. Kalau songket hijau, hijau lagi jarang jumpa kan. Kalau merah selalu jumpa. Nanti cikgu asyik merah je, kita tukar hijau lah pula. Dah mengagau banyak kampung, mak saya berjalan cari. Tak jumpa. Tapi bajunya asyik putih, tudungnya putih. Lepas ihtifal, majlis apa pertandingan, balik comot, habis aiskrim dan segala keluar. Kan? Jadi masa tu menyanyi, ingat lagi lah sampai hari ni walaupun duduk di pentas Al-Falah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya kita faham, dia bukan peristiwa tu berlaku pada tarikh 1 Muharram tu. Tapi nak cerita perhitungan kalender Islam. Tapi Isra Mi'raj tak berubah. Okay? Kita nak sebut tarikh Masihinya 18 Februari. Macam cepat je. Yelah, tetapi itulah tarikh yang disebutkan. Orang kita selalunya bergaduh tentang tarikh. Tak perlu bergaduh tentang tarikh. Sebab yang paling intipati kita nak ambil adalah peristiwa yang berlaku. So menarik sebab table ni membezakan jadual perbandingan antara Isra Mi'raj dan hijrah. Jadi kita ambil note sikit sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab ia membuka minda saya
dan meyakinkan, menyeronokkan, membahagiakan kita jadi orang Islam yang insya-Allah sangat dekat dengan Rasulullah bila kita faham apa sahaja sirah yang dipertontonkan kepada kita melalui ibrah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kejadian, hijrah diwarnai oleh anekdot yang lebih praktikal dan manusiawi sifatnya. Maknanya segala perjalanan-perjalanannya adalah praktikal dan manusiawi. Maknanya siapa yang terlibat ketika Ustazah berdiri di kaki Jabal Thur, subhanallah, bawa jemaah tu, apa kat puncak tu ada siapa nak naik, berapa jam Ustazah naik. Sahabat-sahabat saya kata kat sini, paling orang yang gagah perkasa kuat pun insya-Allah 1 jam 45 minit. Kalau Ustazah Zai confirm dekat 3 jam naik atas tu. Ada siapa nak naik? Oh, hiduplah Ustazah, tak larat saya. Saya pun tak nak naik. Tapi kita tunjuk je kat situlah Jabal Thur, tempat berlindungnya baginda Nabi SAW dengan sahabat karib berbentuk manusia. Itulah Abu Bakar As-Siddiq lari daripada perhatian dan kejaran musuh untuk sahabat-sahabat menyelamatkan diri, perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau dia nak sampai ke bumi Madinah tu macam patah balik Jabal Thur ni. Tapi sebab nak mengelabui mata musuh, dia naik ke Jabal Thur dengan pertolongan anak-anak Abu Bakar As-Siddiq yang juga ingat perintah Allah dan tidak ingkar perintah ayahnya. Hantar makanan, sapu bekas telapak kaki mereka. Ini sirah dalam hijrah. Jadi manusia-manusia yang terlibat. Bezanya dengan Isra' Mi'raj, dia penuh dengan kejadian yang berbentuk ghaibiyat, hal-hal ghaib. Siapa yang terlibat? BFF Rasulullah tadi dalam peristiwa hijrah berbentuk manusia, itulah Abu Bakar. Tapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, BFF Rasulullah berbentuk malaikat. Makhluk Allah berbentuk malaikat. Itulah Jibril alaihissalam. Kita tak nampak dia, tapi Allah nampak dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya boleh dihitung dengan jari nampak wajah sebenar para malaikat yang diutuskan Allah kepadanya. Sangat istimewa. Jadi kita tak boleh komplain, kenapa kita tak nampak malaikat? Ustazah, kalau kita nampak mesti kita tak solat lewat-lewat lagi dah. Pula dah. Syukur Allah tak bagi hijab kita terbuka nampak malaikat. Kalau nampak hari-hari ICU penuh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pitam pengsan kita. Sebab bentuknya, bengisnya kan tak sama dengan kita, saiz tubuhnya. Kalau kita mata dua, malaikat macam mana Ustazah? Wallahu a'lam. Sebab tu tak boleh kita samakan sahabat. Cubalah kalau malaikat ni betul-betul wujud, datanglah sehari sebelum mati malaikat maut dah main-main dengan aku dulu. Kau kan main lagi? Ni minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Manusia hari ni suka minta Allah ikut cakap dia, suka fikir secara logik. Maka sebab tu bila ada sarana daripada Quran dan hadis, dia memperlekehkan. Kenapa berlaku begini? Sahabat-sahabat, kita mengaji hari-hari, kita hadir majlis ilmu, kita minta Allahumma faqihna fid din, tapi bukan semua Allah bagi faham. Jadi kita minta supaya dalam ilmu ini Allah bagi faham, Allah tuntun dengan hidayah dan taufik agar kita sentiasa nak mengikut seperti mana kehendaknya Allah dalam beramal soleh. Sebab ada orang nampak macam beramal soleh, tapi rupa-rupanya tak diperintahkan pun oleh Allah. Kan semalam ada orang tanya pada saya tak sempat buka messenger Facebook, kerap. Tapi bila buka ni, Ustazah, saya jaga bapa saya yang sakit. Sejak saya hadir majlis ilmu ni, saya cinta dengan solat sunat. Tapi bila saya tengok Zuhur saja Ustazah, antara Qabliyah dengan Ba'diyah dan solat fardu tu lebih kurang 30 minit saya peruntukkan. Dengan itu saya tak dapat suap bapa saya makan, saya tak sempat berhadapan dengannya, yang mana lebih besar, lebih aula pahalanya. Saya rindu dengan nak mendepani bapa saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang diuji 3 bulan bedridden. Kemudian saya buat umrah bulan Januari hari kelima. Bila dilaporkan dalam family group bapa saya tenat, saya usahakan juga untuk balik ke Malaysia. Subhanallah, Allah rezekikan saya bersama-sama dengan beliau. Sampailah kita dapat satu kepuasan. Tak apalah rugi duit sikit, ya Allah. Yang penting kita tak boleh beli nilai kebersamaan itu. Jadi saya kata itu benda sunat. Kalau dia kata dia nak tinggal solat zuhur dia, maka Allah murka pada dia.
Tapi benda yang menggembirakan bapa, cuba sembang tanya, boleh tak nak solat? Kau solat apa lama sangat? Bapak bahagia gembira dengan kau duduk depan dia ketika makan, ataupun kau duduk sorang-sorang dalam bilik untuk bermunajat kepada Allah. Apa sahaja yang menggembirakan ibu dan ayahmu, walaupun kamu susah buat, Allah pasti akan redha pada kamu. Tapi kalau kamu sibuk nak meraih redanya Allah, bukan dengan perkara yang wajib Allah perintahkan, hanya ibarat aksesori tambahan. Sedangkan menggembirakan ibu dan ayah itu satu perkara yang sangat dituntut oleh Allah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya, jangan tinggalkan fardu yang Allah perintahkan. Tapi niat ketika suap ayah, gurau sekejap-sekejap picit kaki ayah, mak yang tak sihat, ya Allah, pandanglah ini sebagai ibadah, permudahkan urusan aku ya Allah. Anak-anak menonton, bapa mak sayang dekat atuk, dekat nenek ni, nanti lepas 20 tahun 30 tahun aku kena ambil peranan ya Allah. Ini semua sebagai tarbiyah secara tak langsung. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kita tak kata okey kak, akak tak payah solat sunat dah lepas ni, jaga je bapa. Maksud ustazah, sebagai orang dewasa kamu boleh fikir, kalau kamu merasakan dengan jaga bapa aku tak boleh sembahyang sunat, tak ada ke waktu asar yang bapa kamu tidur? Tak ada ke waktu zuhur? Tak ada ke waktu subuh? Tak ada ke waktu malam yang kita disuruh berqiyamul lail, berme time dengan Allah saat orang lain sedang berdengkur? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan jadikan alasan apabila sebenarnya kita sedang bermalas-malasan dengan agama kita. Okay, maka cari, okey, ruang yang bapa tidur ni waktu asar, tak ada pula solat sunat waktu asar, aku gantikan dengan baca Quran dan zikrullah ya Allah. Okay, sebab tadinya ralat juga ni tak dapat buat qabliyah zuhur. Contoh, jadi ilmu buat kita memilih yang mana yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, elemen peristiwa hijrah lebih bersifat logik dan rasional. Cerita apa jadi kaki Jabal Sur? Orang boleh terima, orang boleh faham, sebab perkara logik dan rasional. Tapi peristiwa Isra' Mi'raj bukan senang kita nak bawa minda orang untuk yeskan aja seluruh kronologi cerita yang berlaku dalam Isra' Mi'raj, kerana dia bersifat luar biasa. Luar biasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita baca ni satu persatu, betul lah luar biasa. Dari segi kenderaan, Nabi SAW dalam hijrah kenderaannya adalah unta, tapi dalam Isra' Mi'raj naik burak. Okay? Binatang apa ni? Zoo negara ada tak ustazah? Tak ada. Hanya diciptakan khas ketika peristiwa Isra' Mi'raj sahaja. Subhanallah. Jadi kita nak lukiskan macam mana, nak gambarkan macam mana? Ibu-ibu ingat tak dulu-dulu dekat dinding-dinding orang Melayu Islam, kan ada gambar nak kata orang macam burung, nak kata burung ada sayap yang begitu besar. Rupa-rupanya itulah binatang yang membawa Nabi ke langit yang ketujuh, menaiki burak. Saya kalau ingat balik, kenapa sekarang dah tak ada dah dekat rumah Kak Salwa, tak ada sahabat-sahabat. Kita tak dapat input yang cukup dulu, Masya Allah. Rupa-rupanya Quran cerita jelas. Benda yang tak boleh dilukiskan, tak boleh digambarkan, jangan kita pandai-pandai. Sebab kita takkan nampak. Dan hari ini dia tak boleh diwariskan, dipertuturkan kepada anak-anak kita. Inilah burak sebenarnya. Tak ada siapa yang boleh confirm. Faham ya? Sebab benda ini sebenarnya bersifat luar biasa. Dia ghaib yang kita tak boleh argue dengan Allah. Kenapa tak tunjuk untuk menambahkan keyakinanku? Sebab Nabi SAW pun tak pernah tanya kepada Allah. Umat Nabi SAW pula jadi umat yang melampau. Na'udzubillah min zalik. Penemannya hijrah Saidina Abu Bakar. Tapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, malaikat Jibril sebelum tiba pada satu tahap baginda bertemu dengan Allah tanpa ditemani oleh sesiapa. Malaikat Jibril hanya dalam peristiwa memi'rajkan Nabi, naik ke langit yang ketujuh, sampai nak bertemu dengan Allah, menerima perintah solat, malaikat Jibril pun ditinggalkan. Tak boleh untuk bertemu dan berhadapan dengan Allah. Subhanallah, betapa istimewanya Allah memberikan ibadah perintah solat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ibarat saya duk cakap, "Meh sini cak, saya nak bisik ke akak seorang je, orang lain tak boleh tahu." Kan? Lepas ni baru akak boleh bagi tahu pada orang lain. Pada masa sekian, tarikh sekian baru akak bagi tahu. Tapi ni awal-awal ni saya cerita ke akak seorang je. Kita rasa special tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nabi SAW adalah kekasih agung Allah. Jadi kat sini kita nampak sayangnya Allah kepada Rasulullah. Setelah berlaku peristiwa apa sebelum Isra' Mi'raj ni?
Allah hadiahkan kepada Nabi SAW satu, kalau kita nak kata honeymoon, perjalanan yang indah, percutian yang hebat setelah tahun duka cita. Dalam setahun Nabi SAW kehilangan orang tersayang. Jadi kita dah melalui fasa COVID. Saya ustazah lepas suami meninggal, mak meninggal. Apa kita pujuk mereka dengan jaminan-jaminan Allah? Nabi pun melalui dalam tahun yang sama kehilangan orang tersayang. Kita kadang-kadang dalam keluarga ibu-ibu perasan tak? Lepas Pak Long kita meninggal, Pak Lang pula. Ustazah tahun ni saja berapa orang adik-beradik bapak saya meninggal. Jadi kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak tahu tahun tu rasa macam tahun duka cita bagi kita. Jangan terlampau kemurungan sebab Allah yang takdirkan tarikh itu berturut-turut. Tahun itu kita dapat pelbagai susah. Yakin dengan Allah, aku bukan kesendirian. Kau yang menghantarkan takdir ini ya Allah. Kalau kekasih agungmu layak mendapat hadiah begitu indah, aku bukan Rasul, tapi kau pasti memerhatikan aku sebagai seorang hamba. Apalah nikmat dan hikmah kau nak bagi selepas ni ya Allah. Kuatkan aku untuk mendepani takdir ini. Sentiasa kita bersangka baik dengan Allah. Sebab dah ada dah cerita-cerita lepas Nabi dapat tahun duka cita, Nabi diangkat bukan percutian biasa-biasa sampai naik ke langit yang ketujuh. Subhanallah. Dari segi jarak, dari Mekah ke Madinah kira-kira 400 km. Kita biasa kan yang pergi umrah Mekah Madinah, perjalanan tu kita nampak, oh ini lebih kurang macam kita nak balik Penang je. Selalu saya cakap dengan ustaz, betul lah tu. Sebabnya lebih kurang 400 km. Tapi Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira 1000 km. Jauh sahabat-sahabat dirahmati Allah menaiki kenderaan darat seperti sekarang. Dari bumi ke langit. Sebab Isra' minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha. Siapa yang boleh hitung kira? Kalau kita tanya kita punya Syekh Muzaffar pun tak tahu ustazah, saya sampai dekat bulan je, saya tak sampai langit ke-7. Tak ada siapa boleh hitung kira. Jadi guru kita menulis dari bumi ke langit tidak terkira hitungan berapa jarak. Tetapi berapa jangka masa peristiwa? Hijrah 12 hari menurut satu riwayat. Sahabat-sahabat termasuk dia bersembunyi dalam Jabal Sur. Tetapi peristiwa Isra' Mi'raj yang kita selama ni sebut tak sampai 24 jam. Rupanya bukan cerita 24 jam. Sebab tak terlibat dengan siang, hanya terlibat dengan malam. Semalaman hanya sekitar 6 hingga 8 jam sahaja. Masya Allah. Boleh daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Memang orang yang tak beriman akan kata gila. Ramai orang kata Muhammad dah gila dah sebab kematian orang tersayang berturut-turut. Tak ada siapa boleh percaya dengan Muhammad. Hatta berapa ramai yang keluar daripada Islam murtad ketika dikabarkan Nabi dalam satu malam boleh sampai naik ke langit yang ketujuh. Sebab tu hari ni jangan pelik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita kata ustazah kita dah bagi tahu, kita dah cakap, dia tak nak dengar. Padahal Quran dah jelas 30 juzuk, 114 surah, tak ada siapa pun yang boleh lawan. Subhanallah, semalam saya dipanggil untuk berkongsi satu slot 114 Quran di TV Al-Hijrah, menggantikan My Quran Time kan sahabat-sahabat. Jadi saya suka dengan pembaharuan itu. Sebab bila saya diberi tugasan itu, oh Masya Allah, rupanya saya diamanahkan semalam Suratul Hashr dengan muqaddimah kepada Suratul Mumtahanah. Jadi paling kurang bila kita follow rancangan seperti itu, kita dapat gambaran Suratul Hashr cerita pasal apa, Mumtahanah cerita pasal apa. Kenapa ada yang memanggil dia sebagai Al-Mumtahanah, ada yang panggil dia sebagai Al-Mumtahinah. Oh semua tu diceritakan dalam Quran. Jadi dalam pada kita diberi tugasan dan kita study untuk persiapan tu, banyaknya lagi ilmu Allah yang kita tak telusuri. Bukan merasa diri ni makin berilmu. Sebab tu lagi belajar, lagi terasa diri ni jahil. Banyakkan belajar ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi bila kita rasa lagi aku belajar, lagi aku confuse tak habis. Lagi aku keliru. Ustaz ni cakap ni, ustazah ni cakap ni. Bab solat duduk saja, betul tak keliru? Ustaz mengajar dah dekat sini ni. Pentas yang indah ni ustaz mengajar kuliah fiqah dia, tapi dia nak dengar yang kat YouTube juga. YouTube tu tak sampai pun 15 minit.
Dia cerita, ustaz, ustazah ni Dr. Zulkifli Al-Bakri pula. Kan dekat laman Mufti Wilayah Persekutuan. Dah dicakap lain pula, peninglah saya. Apa benda kat forward banyak-banyak. Sekarang ni acik dah takut nak sembahyang ustazah. Macam mana acik nak sembahyang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu kena mengaji, ibu-ibu dirahmati Allah. Saya sedih. Buat umrah pun macam tu juga ni. 2-3 hari ni saya marah tak habis lagi pasal satu soalan yang kenapa kalau kita kita lintas kat miqat kita kena berniat? Buat apa berniat sedangkan sampai sana kita tak boleh tawaf, tak boleh sa'i pun. Kan bila kita bersih nanti kita pergilah Ja'ranah ke Hudaibiyah. Ini bukan urusan kita. Kita dah niat nak buat umrah, dah kumpul duit sungguh-sungguh. Kamu sampai ke miqat wajib berniat. Tak berniat kamu kena bayar dam. Sahabat-sahabat, kenapa berniat ustazah sedangkan saya haid? Ustazah nak jawab apa lagi? Perintah Allah, manasik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ada pula niat bersyarat. Wanita yang tidak haid sekarang ni, seandainya aku uzur maka halallah aku. Ini bahasa mudahnya. Sebenarnya panjang lagi kalau dalam bahasa fiqh. Nak fahamnya sampai dekat hotel, nak tawaf tak boleh uzur. Tak apalah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tadi niat bersyarat, tak perlu sembelih seekor kambing, tak ada dam pun sebab dah niat bersyarat. Fiqh mengajar penuh elok dah. Tapi ustazah saya bukan dijangka haid, saya memang haid sekarang ni. Kena niat juga ke? Tetap kena berniat. Sebab ni perintah Allah. So apa gunanya saya berniat? Supaya nanti bila akak bersih lagi 2-3 hari, tak perlu ke miqat dah. Akak boleh terus tawaf, sa'i, tahlul. Penatlah saya nak menjaga dalam pantang larang, dalam ihram pula. Apa yang penatnya? Bukankah akak keluar bilik memang pakai macam ni? Kan habis tu saya nak cabut-cabut uban, tak payah cabut dulu 3-4 hari. Kan? Nak potong-potong kuku, alah. Kalau dalam ihram tu kuku baru panjang sikit, rimaslah. Tapi dekat Malaysia kuku panjang siap berwarna, tak rasa rimas pun. Sekian dimaklumkan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelik-pelik manusia ni. Sedangkan kalau kamu mati tak sempat tawaf sa'i, tapi kamu dalam ihram sebab berniat tadi, subhanallah. Matimu dalam mulia. Matimu seperti orang syahid, tak ditutup wajahmu dengan penuh kemuliaan, subhanallah. Dan yang lebih teruk lagi sekarang, orang lelaki tak boleh masuk dataran Kaabah sebab tidak memakai pakaian ihram. Maka ramai nak masuk dataran Kaabah hanya dengan memakai pakaian ihram, dalam ada seluar dalam. Minta maaf sahabat-sahabat, rasa macam nak cakap je kat polis tu sekarang, jangan tengok kain ihram je, tengok seluar dalam sekali. Sebab apa muslimat? Kalau kamu mati dalam keadaan menipu gitu, orang yang urus jenazah kata umrah, orang kata umrah lah sebab pakai pakaian ihram. Diuruskan jenazahmu seperti orang yang dalam ihram, sedangkan kamu tidak ihram pun ketika itu. Kamu nak jawab apa dengan Allah? Ihram ni suasana yang sangat mulia, tapi kita rasa berat. Dulu-dulu mereka naik unta, berjalan kaki, susah, tapi mereka menghargai suasana ihram. Orang yang dalam ihram, jangan cakap hal ayam itik kat kampung. Cakap ni aku kalau mati, ya Allah, husnul khatimah, aku kalau mati doa aku diangkat, dimustajabkan aku dalam ihram. Berbangga dalam ihram. Tapi orang sekarang susahlah dalam ihram. I nak pakai makeup yang ada wangi-wangian pun payah. Itu alasan dia. Kamu tak malu ke dengan Allah? Okay, sahabat-sahabat, saya memang marah bab-bab macam ni. Sebab apa? Sebab kalau di Mekah, Madinah, jumpa ustazah, ustazah takkanlah coklat pun tak boleh. Bolehkan ustazah tawaf? Apa kat yang coklat ni? Kan? Lambat sangat lah ustazah. Kita besok dah nak balik Malaysia, dah bolehlah saya nak tawaf. Ini hukum Allah. Bukan boleh minta kat ustazah. Boleh dah ustazah, coklat sikit bolehlah masuk. Orang lelaki duduk diam-diam, coklat apalah pula kan. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kat Malaysia ni, kak tak sembahyang lagi. Kadang-kadang ustazah kan maksimum 15 hari. Nak tunggu juga 15 hari. Padahal dah putih bersih dah ketika hari yang ke-8. Faham ya sahabat? Kita sebenarnya tak jujur dengan Allah. Jadi macam mana nak dapat tempat mulia di sisi Allah? Sebab kita tak jujur dengan Allah. Kita rasa Allah tu hanya ada di Mekah, Madinah. Saya cukup marah situasi begini. Sebab kita belajar pagi, petang, siang, malam. Hanya pergi umrah nak mencantikkan pakaian jenis apa sekarang. Macam-macam yang orang pertontonkan. Ustazah Zai pakai telekung, itulah dulu gini selamanya. Elok je dapat pimpin umrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dari segi jangka masa peristiwa, ada selesai. Ancaman.
Rasulullah diancam bunuh oleh musuh, tetapi baginda menyelamatkan diri menggunakan kebijaksanaan dan strategi dalam peristiwa hijrah. Apa antara strategi? Saya nak bagi faham jemaah yang di bawah Jabal Thur ni, selalu saya sebut, ibu-ibu, ayah-ayah, para duyufur rahman, bayangkan saya nak balik Kedah, saya kena lalu Perak. Tapi perintahnya Allah suruh saya lalu ikut Negeri Sembilan, Melaka. Nanti baru patah balik ke Kedah. Kita pun kata tak logik lah, buang masa. Tapi kenapa laluannya, perjalanannya begitu? Strategi. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi musuh kelang kelibut, walaupun upahnya begitu dahsyat. Siapa dapat cari Muhammad dan Abu Bakar saat ini, dia hadiahi 100 ekor unta yang sedang bunting. Kaya raya on the dot, OKB, orang kaya baru kalau dapat. Tapi Masya Allah, musuh yang asalnya musuh akhirnya jatuh cinta dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak belajar daripada kekasih Allah. Dalam Isra' Mi'raj, sekalipun Rasulullah tidak diancam apa-apa. Satu perjalanan, ibarat kita nak pergi holiday kan, tenang-tenang, santai-santai, bahagia, tak diancam oleh apa-apa. Tetapi Allah mengatur perjalanan baginda tanpa campur tangan baginda sendiri. Dia pun tak tahu yang dia akan diangkat ke langit yang ketujuh. Faham ya muslimat? Sebab tu saat kita berduka cita, tak ada tempat lain berhak kita mengadu kecuali Allah. Hanya Engkau yang tahu ya Allah, betapa simpanan aku dah habis, suami dah tak sayang lagi, anak-anak dah tak balik jenguk aku, mak mertua dilebih-lebihkan aku, langsung tak dipandang. Kan begitu kan kadang kita cakap dengan Allah. Ustaz Azan je sama je macam ada dalam hati aku ni. Contoh kan sahabat-sahabat. Jadi maknanya hanya Allah yang tahu. Tak payah tulis kat Facebook kan, Allah tahu. Jadi sahabat, Allah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah Ustazah, jiran sebelah ni tiba-tiba cuti pula. Macam tahu-tahu hari ni saya nak pergi klinik. Kak, berdiri lama depan tu, Grab tak sampai-sampai, anak tak balik, jadual pergi hospital. Saya pun nak pergi hospital ni, biar saya bawa akak sekali lah. Saya tunggu sampai ambil ubat apa semua. Ini ibu-ibu cerita kat saya live, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, betul lah Ustazah, Allah yang hantar, Allah yang datangkan, Allah yang baik, Allah yang bagi tahu. Saya kata sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Walaupun kita ditinggalkan oleh ramai orang dalam hidup kita, Allah ni luar biasa, tak ada tandingannya. Saya menangis bila ada ibu-ibu anak saya 8 orang Ustazah, seorang doktor sibuk. Tak apa cik, dia khidmat bagi orang sembuh dengan izin Allah, makcik dapat pahala. Tengok Allah datangkan siapa jiran yang baik kan. Tak tahulah dia tu busy sebenarnya Ustazah. Elok hari saya nak pergi hospital ni pula dia cuti, jadual yang sama nak pergi hospital yang sama. Saya kata maha besarnya Allah. Ibu-ibu tak nampak ke apa yang berlaku di Turki dan Syria? Maha besarnya Allah. Saya ulang ni sehari 2 hari ni, subhanallah. Kan kita nampak kalau kiamat itu berlaku, kata Allah dalam Quran, ibu yang hamil boleh tiba-tiba gugur kandungannya. Punya dahsyat gegaran kiamat. Ni Quran cerita. Unta yang hamil pun boleh gugur kandungannya. Apa kata sains? Rahim unta ni sangat kuat berbanding rahim makhluk yang lain. Jadi kalau kiamat gegaran berlaku, unta yang hamil boleh gugur tiba-tiba kandungan. Subhanallah, gempa di Turki, ada ibu yang sedang sarat mengandung, dalam runtuhan baby tu lahir sahabat. Masih bertali pusat, maknya mati, keluarganya semua mati. Allahu Akbar, kuasa apa engkau nak tunjuk? Zalim ke Allah yang kita nak nampak? Kenapa engkau hidupkan bayi ni ya Allah, dia tak boleh menyusu air susu ibunya, dia tak dapat kasih ayah adik-beradiknya, kenapa engkau hidupkan? Kau zalim ya Allah. Jangan pandang sifat itu, sebab Allah tak berhak dengan kezaliman. Tapi maha besarnya Allah yang kita nak belajar. Tuhan, saya baca termenung-menung semalam sahabat. Kan diberi minum air susu pengarah hospital, dijaga oleh polis dan askar hospital tu, sebab orang kata baby ni baby ajaib, bawa tuah. Orang nak colik baby ni dekat hospital. Ya Rab, ini yang manusia pandang. Yang manusia tak pandang maha besarnya Allah nak bagi budak ni hidup. Betul kan? Sebab nak bagi kita ni daripada beribu, beratus ribu, berpuluh ribu kematian Turki dan Syria, hidup tak hati engkau wahai warga Malaysia? Kita kalau hanya pandanglah, bukan saudara aku yang mati tu,
sahabat-sahabat hati kita masih mati. Tapi kalau mereka itu bersyahadah duduk di bawah timbunan runtuhan tersebut, apa yang Ustazah Zai fikir? Dalam ramai-ramai yang belum jumpa tu, ya Allah, mungkin duitnya berjuta di bank. Siang malam dia bekerja kumpul harta sebelum ni, tapi hari ni duit berjuta dalam bank, tak boleh keluarkan dia daripada timbunan tanah tu. Tak boleh keluarkan. Anak-anaknya yang berjaya, tahta kekayaannya, boleh tak keluarkan dia daripada timbunan. Yang dia ada ketika itu, aku dapatlah musibah, habuk penuh kat muka. Dah berapa hari, kata pakar, mungkin dia dah takkan hidup lagi dah. Tapi masih ada kanak-kanak yang dikeluarkan dalam keadaan bernyawa. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Dan bila mereka dah confirm tak boleh diselamatkan sampai putus nyawa, yang Islam walaupun sebelum ni tak solat, tak puasa, ibu ayah rasa macam mana? Mesti saat itu dia tak sebut lain kecuali dia sebut Allah. Dia sebut Allah ketika itu. Maka lafaz Allah saat yang susah, musibah begitu sangat mahal nilainya di sisi Allah. Berbanding kita tengah senang-senang ni sebut Allah, takut sebut Allah sambil kutil-kutil kuku kita yang panjang ni. Faham tak maksud saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tu dengan musibah ini kita makin dekat dengan Allah. Kita takut dengan nikmat yang semakin luas kita dapat, kita makin jauh dengan Allah. Jadi ambillah ibrah daripada apa saja sirah yang sampai kepada pengetahuan kita, ilmu kita. Pengkhususan untuk diteladani dan dipraktikkan oleh seluruh umatnya. Ini hijrah. Bila kita belajar bab hijrah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang duk kata, saya hijrah dah Ustazah, dulu saya tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Alhamdulillah. Tapi sahabat kena mujahadah lah. Dalam mujahadah tu baru dapat istiqamah. Oh, macam ni rupanya pakai tudung tutup aurat yang sebenar. Bukan tutup aurat beberapa bulan, tengok-tengok job tak dapat, buka baliklah. Allah menilai hati walaupun saya tak pakai tudung. Sebab susah nak dapat kerja, buka balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hanya diancam oleh beberapa makhluk, buka balik. Kenapa labuh sangat? Tak comel, awak muda lagi, kenapa pakai tudung macam makcik-makcik? Dah rasa tercabar. Allah ya Karim, pelik. Kalau pergi dekat umrah tu ikut Ustazah, cantik-cantik bajunya, labuh-labuh, yang Allah tak suruh tutup pun ditutup. Belakang macam tenggiri bagai dah, panjang sungguh, depan pula pendeknya. Ini package mana yang jual? Pelik sungguh sahabat-sahabat. Balik Malaysia lagi pelik kan, pakai tudung tapi aksesorinya masih nak ditunjukkan. Tapi kata hijrah. Apa hijrah tu sebenarnya? Melawan hawa nafsu kita untuk mendekat dengan apa yang Allah suka. Kalau kita kata menutup aurat, tapi orang lelaki masih boleh membaca bentuk-bentuk bahagian tubuh kita, itu bukan menutup aurat. Sahabat dirahmati Allah, tolonglah sampaikan kepada semua kesayangan kita. Wallahi kesiannya ustazah kepada muslimah yang konon hijrah tapi belum sempurna menutup aurat cara patuh syariah. Kan? Kesian sangat. Sebab apa? Sebab yang tak tutup langsung dah memang seksi tu Allah. Allah tak campak nur iman pada dia, kesian. Doakan bagi hidayah pada dia Allah. Tapi yang konon mendakwa dah hijrah, I nak jadi wanita solehah, tapi pakaian bukan cerita wanita solehah lagi sahabat. Kan sebab apa? Sebab masih nafsu. Yang tadi tahu sampai ke miqat kena berniat, tapi kerana nafsu aku kena bercantik-cantik juga. Saya kalau duduk sebelah orang dekat Madinah, Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masih pakai maskara bulu mata palsu, saya rasa aku nak ganti dengan bulu mata unta je, geram sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab tak faham ke ibadah tu sebenarnya macam mana. Masih merah bibir, macam mana tak faham. Sebab tu malam tadi jemaah saya sekarang berada di sana masuk Raudah, ada 2 orang tak dapat nusuk. Tak apa, saya kata. Kan bukan hina di sisi Allah. Besok lusa kita try lagi. Ada macam-macam cara kalau Allah nak pilih. Hatta yang dah dapat apps, kalau Allah tak pilih, ditendang macam tu saja sahabat dirahmati Allah. Tapi itu bukan menyebabkan umrah kita makbula atau tidak. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kamu duduk dekat dengan jasad Rasulullah tapi tidak meniru akhlaknya Rasulullah yang sabar, yang tenang, yang mendahulukan orang lain banyak daripada kepentingan sendiri, macam mana kamu nak dapat syafaat Rasulullah? Sedangkan kamu dekat dengan Rasulullah sekarang ni. Jadi bukan masuk ke Raudah itu sebagai nilai utamanya yang untuk dibangga-banggakan. Sampai dekat Kaabah muslimat sekarang ni jadi viral, pelik. Dapat sentuh Kaabah, dapat cium Kaabah, satu kemuliaan rasa. Ustazah, kenapa artis-artis pergi dapat cium Kaabah, meratap, merintih kat situ? Acik ni tak mulia ke sebab tak dapat sentuh Kaabah? Lah pula dah.
sahabat. Acik boleh juga kalau acik nak viralkan. Masalahnya acik tak viralkan. Tak ada hadis pun yang mengatakan suruh sentuh Kaabah, suruh meratap-ratap di Kaabah. Dia bukan Tuhan kita. Saya ulang banyak benda ni sahabat, sebab saya risau akhir zaman orang bertuhankan Kaabah ke orang bertuhankan Allah. Tolong dengan sangat. Yang Nabi suruh cium Hajarul Aswad. Mudarat, bahaya sampai darah-darah kat kepala, bersesak-sesak lelaki perempuan. Kenapa itu yang kita nak cuba? Tak cakap pun kalau tak dapat cium Hajarul Aswad, ciumlah kelambu Kaabah. Tak cakap. Tapi kalau kamu dapat mendekat, dapat sentuh, itu kenangan peribadi, cukuplah. Ya Allah, selama ni aku tengok lukisan atas sejadah, syukur hari ni aku dapat dekat dengan rumahmu ya Allah. Kan? Cukup kenangan peribadi. Jangan tunjuk kat orang yang tak sampai ni bahawa dapat cium, dapat pegang, dapat meratap. Itu tanda kemuliaan Allah pilih kamu. Jadi mokcik-mokcik yang sekarang ni 26 orang tajaan umrah berada di sana di kalangan asnaf dan fakir miskin. Kalau mereka tak dipimpin sentuh Kaabah, adakah mereka tak mulia? Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya marah benda ni sebab akhirnya jadi, wah syoknya kau dapat pegang Kaabah baru-baru ni pergi. Amalan apa kau buat ni? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan kau bayar mahal kau dapat sentuh Kaabah ni. Itulah yang pula ada package memimpin jemaah sampai ke pintu Kaabah. Dah pelik sungguh muslimat. Dulu dah berlaku sekali dah, berdoa di Raudah sekian ribu. Kalau nak buat Ustaz Azai kaya lama dah. Kan sahabat-sahabat? Ada kesadaran begitu dalam Quran, dalam hadis? Tak ada. Kalau Isra' Mi'raj khususiyah, hanya mampu dilalui oleh Rasulullah. Ustazah, tahun ni saya kematian bukan 2 orang tapi 5 orang. Takkanlah tak ada peristiwa Isra' Mi'raj untuk saya. Memang tak adalah kak. Akak bukan Rasulullah. Kan? Ini khususiah kepada Rasulullah. Ni jadi pelik dah sahabat. Kalau ia berlaku kepada Rasulullah, tak mustahil ia berlaku kepada saya yang sehari berselawat sampai 100,000 kali. Ini adalah penghormatan daripada Allah untuk saya umat Muhammad yang cintakan Muhammad. Kan pelik. Hari ini tak mustahil berlaku perkara macam tu. Sebab tu muslimat dirahmati Allah, hati kita ketika beribadah kepada Allah bagaimana? Untuk perhatian siapa? Untuk dipersembahkan kepada siapa? Masya Allah. Terakhir, pengajaran. Lebih tertumpu pada perjuangan yang bersifat nyata. Itu kalau hijrah. Tetapi kalau Isra' Mi'raj, lebih merupakan ujian keimanan bersifat metafizik. Sebab itu sahabat-sahabat, perbezaan antara dua peristiwa besar ini perlu diketahui, perlu dihayati. Perlu kita sebagai orang Islam beri respon yang macam mana? Sesuai dengan tujuan Allah mentakdirkan dua peristiwa tersebut. Betul kan? Kenapa kita hijrah? Hijrah muslimat dirahmati Allah, nak tinggalkan segala dosa silam, keburukan-keburukan kita. Lalu di sana ada taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ni, kita dah tahu kita buat dosa, kita kena tahu yang kita wajib bertaubat. Maka tidak merasa lazat lagi dengan dosa yang pernah kita buat. Kita rasa kita dah bertudung labuh sekarang, tapi dosa-dosa yang kita buat dulu, hari ni kita masih bawa dengan tudung labuh kita. Itu bukan taubat. Okay? Jadi zahirnya mungkin bertaubat, tapi batinnya tidak lagi bertaubat. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita masih merasa lazat dengan dosa silam yang pernah kita buat. Jadi kalau dulu kita susah nak memaafkan orang, sekarang sebab lisan kita, bukti amal kita, kita kata kita dah bertaubat, hari ni tanpa dipujuk, suami tak kata jomlah balik kampung, sudah-sudahlah you marah dekat mak ai tu kan. Lantak nak jadi apa tu, mak abang bukan mak saya. Tapi dia punya zikir, dia punya haji, dia punya sedekah, itu belum taubat sahabat. Macam mana lagi kita nak pujuk? Allah ya Karim. Kita nak kata hati aku ni, bukan aku tak tahu benci dekat orang tak ada syurga untuknya. Bukan aku tak tahu dengki kat orang, dendam kat orang tak ada syurga untuknya. Walaupun kita nak mempersembahkan segunung amal kita kepada Allah. Sebab Nabi dah sebut di lisan, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Siapa? Orang yang sengaja putuskan silaturahim. Masalahnya ustazah, abang saya yang start dulu, kenapa saya pula nak tegur dia? Jawapannya sebab kita dah bertaubat. So taubat tu bukan dari tak pakai tudung kepada pakai tudung saja, bukan daripada tak solat kepada solat saja. Ada banyak yang kita kena ubah.
beriman dahulu barulah hijrah. Sebab tu datang peristiwa Isra' Mi'raj ni ketika Nabi berada di kota Mekah. Masya Allah, macam mana nak mengimani benda-benda yang gaib? Allah ni wujud ke tidak sebenarnya ustazah? Astaghfirullahalazim. Ada ramai orang sahabat yang kalau Allah tak reda pada kerja aku yang berjoget-joget depan TikTok seksi-seksi ni, kenapa Allah tambah lagi? Satu malam, I baru launch semalam 3,000 unit terjual. Dengan bangganya. Kalau Allah tak reda, rezeki ni takkan datang pada hari ni. Kau faham Allah tu siapa sebenarnya? Macam kau bercakap ngetih dengan kawan-kawan kau ke? Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena faham, kita hamba, Allah tu Tuhan. Jauh perbezaannya. Kita hanya disuruh tunduk patuh walau besar mana pangkatmu di atas muka bumi Allah. Beriman dahulu, barulah hijrah. Kalau kebanyakannya hijrah dulu baru beriman, ini yang banyak habis lingkup. Kan tiba-tiba boleh buka balik hanya kerana tak dapat job. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, iman. Engkau tutup kerana siapa? Kerana fashion, kerana job, kerana kawan-kawan yang dah ramai hijrah, kan? Kerana Allah dulu. Kalau kerana Allah, siapa pun. Ustazah, saya dulu datang Masjid Al-Falah ni, ada seorang makcik tu ajak. Kan? Alhamdulillah besar pahala dia. Tapi yang pelik ni sekarang ni ustazah, saya selalu datang ambil dia depan rumah. Tak apalah kau pergilah, acik dah banyak kali dah pergi dulu. Sekarang kau je pergi. Acik tak payah pergi dah. Online ni pun acik tak payah dengar. Acik dah hafal semua dah yang ustaz-ustaz dulu cerita. Tu, orang tu mengadu kat ustazah. Macam mana ustazah, yang saya terkejut sekarang ni baru ni dia reunion. Semua umur 60 tahun lebih dah. Rambutnya blond balik ustazah, tak pakai tudung. Ya Allah, dulu saya tak pakai tudung. Dia yang suruh saya pakai tudung ustazah. Ya muqallibal qulub. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kan Ustazah Zai dalam 20 tahun lebih dakwah ni muslimat. Ya Allah Tuhan, tak cukup Quran, hadis, kitab-kitab, tapi banyak dapat ilmu daripada ibu-ibu di rumah-rumah Allah ni. Bila mereka cerita, ada pula kecil orang macam tu. Kalau Ustazah nak tahu ni Facebook dia, tak payahlah tunjuk kat saya Facebook dia apa. Kan dengan saya Allah kata wala tajassus, jangan mengintip-ngintip. Saya pula satu hari tak jadi kerja. Ya Allah, jatuhnya rupanya dia ni tak payahlah muslimat dirahmati Allah. Tak payah tag nama dia kat saya. Tak payah. Apa hal pula tag nama orang ni? Nak suruh ustazah berkenalan dengan dia, add friend. Tak payah dah. Sahabat-sahabat, maksudnya umat Islam memerlukan iman yang kuat untuk melakukan hijrah yang penuh kesusahan dan cabaran. Jadi perlu apa ibu-ibu dirahmati Allah? Iman. Jadi kalau ustazah, kenapa orang tu macam tu, dia tak takut dosa ke? Jawapannya iman. Iman. Wanita yang dalam ibadah kononnya tapi masih melanggar perintah Allah, dia tak takut ke ustazah? Iman. Wanita yang sudah hilang malunya kerana apa? Dia tak payah banyak cakap. Iman. Dia kata dia beriman kepada Allah, tapi dia tak yakin. Kalau na'udzubillah min zalik, sebelum ini cerita di lidah Ustazah Zai adalah disunamikan seperti bumi Aceh, na'udzubillah, saya tak nak ustazah, ngeri sahabat. Sekarang ni diturkikan, disiriakan seperti mereka, tak nak ustazah, tak sanggup. Macam mana bangunan begitu gah boleh hancur begitu saja? Allah dah sebut kal farashil mabthus. Semua ni kenyataan, baru kiamat kecil. Kita tak rasa ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau kita berhadapan dengan situasi itu, dengan siapa lagi kita nak jerit? Dengan bos kita? Dengan kawan-kawan kita? Dengan duit kita yang menggunung tinggi? Tak. Hanya ketika itu, sayukan hati kita dengan jeritan laungan Allahu Akbar. Orang azan di sana sini, akhirnya mencari Allah juga. Jadi tolong saat kita senang, diberi nikmat oleh Allah ni, balikkan kepada Allah, balikkan kepada Allah. Supaya kalau kita sedikit susah meratap dengan Allah, Allah berlari mendapatkan kita. Yang saat kita susah, kita rasa lambat pertolongan Allah, sebab masa senang engkau tak berlari mendapatkan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi hidup jiwa-jiwa kita sedikit sangat ibrah daripada hijrah dan Isra'. Jadi besok memang tajuknya Isra' Mi'raj. Saya akan livekan di page Ustazah Muzayyanah, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kesinambungan. Macam itulah sebenarnya 1 jam, 1 jam setengah. Hatta seminar Isra' Mi'raj 1 hari tak mungkin cukup. Dan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian,
Cuba kita muhasabah ke dalam diri kita yang paling dalam, hati kita, qalb. Kita pandang sungguh-sungguh, Isra' Mi'raj ni ceritanya bukan tiap tahun ke kita belajar, bukan tiap tahun ke kita diberitahu. Tetapi kenapa kita tidak mengambil ibrah? Maksud tajuk membumikan perjalanan langit sangat tinggi. Tetapi bila kamu tawaduk, tundukkan hati kamu hanya melihat Allah, mencari redanya Allah, itulah saat Allah angkat darjat kamu, wahai hamba yang kedudukannya sangat rendah, tapi Allah yang berhak meninggikan kamu bila mana kamu meninggikan Allah, mengaulakan Allah dalam seluruh kehidupan kamu. Jadi bukan hanya di lisan, tapi kita praktikkan. Allah uji untuk kita menyebut Allah berulang kali dengan ujian-ujian yang sedang kita lalui sekarang. Inilah sahabat. Ustazah tak perlu tanya, cik ada ujian tak? Oh, saya okey Ustazah. Semua okey, suami romantik, anak-anak okey. Itulah ujian, cik. Faham muslimat dirahmati Allah? Tapi yang sedang menangis sekarang, Allah, Ustazah macam tahu je saya tengah kena tinggal dengan anak saya yang paling saya sayang. Sahabat dirahmati Allah, tak sedikit ibu, Ustazah, anak yang paling saya sayang itulah hari ini yang menderhaka pada saya. Biasa ibu-ibu dirahmati Allah, ini bentuk-bentuk ujian. Sekejap, semalam macam mana saya pujuk seorang nenek cucu sulungnya, tiba-tiba Ustazah balik daripada asrama umur 15 tahun, ada tumbuh sikit-sikit ingat cacar ke apa. Rupanya doktor kata limfoma, kanser tahap 3. Sekejap je, 2.40 pagi tadi kembali ke rahmatullah. Yang disayang-sayang 15 tahun, jiran Jaja yang baru ni 2 orang budak lelaki jatuh dalam longkang dijumpa dekat Kementerian, satu apartmen dengan dia. Bayangkan ibu dan ayahnya. Kalau kita tak nampak, ini pinjaman Allah punya. Sekelip mata, cuba pandang, semalam aku pinjam barang jiran aku, kalau hari ni dia nak guna, dia boleh ambil. Kalau aku tak bagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia boleh buat report polis dan sebagainya. Sebab itu memang dia punya. Ini Allah yang punya. Bila-bila masa, bersiap sedialah wahai hamba untuk dibagaimanakan pun oleh Allah. Tapi saat itu wahai jiwa, aku hamba, segalanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, Allah bagi sabar sampai mati, Allah bagi kuat dan istiqamah bermujahadah di atas jalan-jalan Allah. Perjuangan kita sama sahabat-sahabat untuk merebut redanya Allah. Perjuangan kita sama nak kumpul balik dalam syurga Allah. Jadi saling mendoakan, bersahabat, saling menasihatkan, jaga hati, jaga perasaan. Semoga Allah sayang pada kita bila mana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mohon juga kita doakan ke atas Nur Fatihah binti Roslan yang akan menjalani pembedahan ketumbuhan dalam kepala. Semoga Allah berikan rawatan yang terbaik untuknya. Zainiah Zabidi dalam CCU rawatan jantung dan dah buat stand. Mohon Ustazah doakan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bertemu, berhimpun dalam majlis ilmu yang dicintai oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pohon daripada barakah pertemuan ini, Ya Allah, Engkau bersihkan hati-hati kami, Engkau putihkan hati-hati kami yang hitam selama ini, Ya Allah. Bila mana kami memandang maha besarnya Engkau, Ya Allah, maha baiknya Engkau, Ya Allah, maha menentukan akan segala takdir kehidupan kami adalah Engkau, Ya Allah. Kami pohon beri kekuatan kepada sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan sakit. Berikan kesembuhan kepadanya, Ya Allah. Berikan rawatan yang terbaik, Ya Allah. Serasikan dengan ubat-ubatan yang dicadangkan oleh doktor dan perawat, Ya Allah. Kami pohon kepadamu, Ya Allah, andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, Ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Kami pohon, Ya Allah, kami bertemu dalam kebaikan, dalam Raudatul Jannah di atas muka bumi ini. Engkau temukan kami di tempat yang paling baik. Apabila pulang ke kampung akhirat kelak, itulah di dalam jannah yang sebenar. Cantum eratkan akan hati-hati kami, berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Buku depan saya ni sahabat-sahabat yang terkini, yang saya bercerita tentang 4 orang jemaah umrah yang saya bawa tanpa kaki, tapi boleh bertawaf dengan izin Allah, bersa'i, menunaikan ibadah umrah dengan sempurna. Bukan kakinya tak ada, seorang je yang kakinya tak ada, dipotong kedua-dua kaki, aksiden ketika usia 18 tahun. Yang 3 orang lagi ada kaki tapi langsung tak berfungsi. Jadi cerita-cerita mereka ini, saya bersama dengan mereka ini sangat menghidupkan jiwa saya. Saya bukukan dengan izin mereka, dan juga iltizam, pujuk rayu daripada nota-nota Fasabrun Jamil yang kita letakkan dalam planner 2023 ini. Mudah-mudahan memujuk jiwa-jiwa kita yang sedang perlukan pujukan, daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kak Wah, masih tak puas tapi saya kena bergegas. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banyak, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.